Assalamualaikum kepada semua. Okey, kita kembali semula kepada Sweet Studio. Okey, dah lama tak keluar video, seminggu lebih macam tu lah. So untuk video terbaru ni saya mengutarakan janji saya yang saya akan membuat video tentang Harimau Melaya selepas perlawanan Thailand. Mungkin agak lambat sikit lah kot, sorry, saya minta maaf. Dan sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada semua. Okey, alright, kita terus kepada tajuk hari ni, iaitu Harimau Melaya. Kempen Harimau Melaya sepanjang 5 perlawanan di UAE di belah negara Arab, 2 perlawanan persahabatan iaitu menentang Kuwait dan Bahrain, 3 perlawanan kumpulan iaitu menentang UAE, Vietnam dan Thailand bagi kelayakan Piala Asia dan kelayakan Piala Dunia. Okey, first of all, Harimau Melaya ketika ini bukan skuad yang terbaik 2 tahun lepas, itu sebagai pandangan saya lah. Walaupun kebanyakannya muka-muka lama, tetapi adakah player-player sama dipanggil untuk memberi impak yang sama atau lebih pada 2 tahun lalu? Sebab kita tengok yang memang kebanyakannya adalah player-player lama, adalah player-player baru, ada satu dua saja. So saya agak terkejut jugalah kenapa Coach Tan membuat pemilihan player macam tu ketika pemilihan skuad dikeluarkan. So saya agak terkejut lah. Sejujurnya saya agak kecewa sedikit dengan pemilihan pemain yang dipanggil oleh Coach Tan sendiri, kerana ada pemain-pemain yang baru yang perform dalam liga dan dalam tim negeri masing-masing tetapi tidak dipanggil untuk bermain. Mungkin pengalaman kurang untuk player-player lain itu, tapi dari segi ability dia semakin perfect dan semakin superb. Ya, memang saya tahu untuk berlawan dengan tim-tim yang besar seperti Kuwait, Bahrain, UAE, Vietnam dan Thailand, ya memang we need the experience player untuk melawan diorang. Tetapi ability player, prestasi individual, performance team, kita kena take a look, terutamanya dari segi pemilihan pemain Harimau Melaya. Itu yang pertama. Okey, kita teruskan. Harimau Melaya ada 2 match friendly dan 3 game kumpulan. 2 match friendly itu macam saya sebut tadi, iaitu menentang Kuwait, Bahrain, dan manakala untuk match kumpulan ada menentang UAE, Vietnam dan Thailand. Saya nak buat rumusan overall untuk friendly match dahulu, iaitu menentang Kuwait dengan kekalahan 4-1 dan untuk menentang Bahrain dengan kekalahan 2-0. Overallnya untuk 2 games pemanas badan ni tidaklah terlalu teruk, kerana dari segi formation dan taktikal lebih kurang sama sahaja. Cuma dari segi player sahaja Coach Tan membuat penukaran sikit, iaitu time Kuwait di Paula, Brandon Gunn dan Akia Rashid bermain. Tetapi time Bahrain menentang Bahrain, Syafiq Ahmad, Safawi Rashid dan Liridon Krasniki bermain. Pemain yang berbeza dari segi quality, ability, tetapi secara overallnya untuk game friendly ini saya tak rasa terlalu teruk lah. Ialah baru 2 game pemanas badan, so saya tak expect sangat yang camp Harimau Melaya ni agak teruk. Kita pergi pula ke match yang pertama, iaitu bagi saingan kelayakan Piala Asia dan Piala Dunia. Untuk match yang pertama ni, Malaysia menentang UAE. Sebelum game bermula ataupun sebelum line up dikeluarkan sendiri, saya tak rasa Malaysia boleh menang lawan UAE kerana corak gameplay UAE yang pantas, gameplay yang laju, hantaran yang tepat akan mengakibatkan Malaysia cepat keletihan dan gagal untuk intercept hantaran dari UAE. Namun setelah line up keluar, saya rasakan yang Malaysia mampu untuk menahan serangan dari UAE, kerana dengan kehadiran Dion School, saya percaya dia boleh memberikan kesinambungan untuk bahagian defensive line untuk menutup peluang UAE. Tetapi saya agak pelik dan risau sikit kerana Coach Tan meletakkan Dion School bersama dengan Aidil Zafwan di bahagian centre back. 2 centre back tu dia letakkan 2 situ, bukannya di right back, kerana posisi asal untuk Dion School adalah di right back sebenarnya, dan dia pernah diletakkan di bahagian centre back tetapi hanya 1 atau 2 kali sahaja. Dan untuk part midfielder saya tak terlalu risau ketika itu, kerana Coach Tan meletakkan Lerindon, Syamil Kuti, Azam Aziz. Bagi saya tactical Coach Tan masukkan Lerindon ketika itu mungkin kerana ingin memberikan backup kepada Azam Aziz yang bermain di posisi defensive midfielder, kerana Lerindon kita tahu mempunyai body yang tegap dan sasa besar dan membuat hantaran kemas dengan short passing yang berbahaya, dan Syamil Kuti akan berletakkan di bahagian ofensif untuk membantu backup di Paula, Bawi dan Sumareh. So ibarat macam Coach Tan nak letakkan time game lawan UAE tu, Coach Tan nak meletakkan formation deeper sikit, kiranya main bahagian selamat sikit. Semua yang saya cakap tu agak hampa lah, kerana saya cuba untuk berikan pandangan yang positif pada game itu, tetapi agak kecewa Malaysia kalah dengan UAE 4-0. Bahagian attacking agak slow dan tak menjadi sangat, terutama di Paula yang bagi saya agak malas lah, dengan effort untuk pressing team tu bagi saya tak ada, langsung rendah gila. Dan untuk part midfield saya ada kecewa sedikit untuk Liridon Krasniki kerana dia gagal untuk backup Azam Aziz di bahagian
midfield dan dia nampak sering ke depan sedangkan Malaysia kena attack kau-kau ni. Dan saya happy sikit dengan Dion Cole kerana dalam 11 pemain dia antara yang paling menyelah untuk game tu kerana dia berjaya membuat intercept, berjaya untuk pressing, holding, player stats untuk Coles pada game tu memang menyinar gila. Namun tetap kalah. So saya memang kecewa dengan kehadiran Di Paula dalam Harimau Melaya ketika itu, yang pemalas dan effort pressing pihak lawan agak hampa lah. Senang cerita untuk Di Paula, rate saya pada Di Paula pada ketika itu memang agak rendah. Dan untuk game menentang Vietnam, sebelum game mula saya harap coach dan player dapat memberikan something kerana ini misi wajib menang untuk kita ke kelayakan Piala Dunia. Tetapi sayang, Malaysia tewas dengan 2-1. Game lawan Vietnam ni sebenarnya Malaysia boleh menang kerana berdasarkan line up Malaysia bagi saya dah solid sikit kerana di belakang Di Paula ada Brandon Gan dan ada Syafiq Ahmad yang banyak melakukan pressing ketika menentang UAE tempoh hari. Dan untuk isu penalti yang Vietnam dapat tu, sebenarnya kalau kita ulang 3 atau 4 kali lebih, sebenarnya ada sentuhan sikit di belakang kaki, tapi sentuhan yang sikit sebenarnya bukan boleh menjatuhkan player pun. Bagi saya lah, as a personal, kalau saya di referee tidak perlu memberikan penalti, minta pendapat referee kedua di bahagian line macam mana dan berikan advantage sudah cukup. Tapi kalau game tu ada VAR sekalipun, of course saya rasa memang akan ada penalti kerana VAR akan menilai sudut-sudut yang begitu kecil. Walaupun offside tu kaki, tangan, hujung-hujung jari pun dah kira offside. So kalau ada VAR tentu memang saya rasa memang akan diberikan penalti. Dan kita tengok yang Brandon Gan tak ada langsung nak defense diri dia bila referee berikan penalti kepada Vietnam. So kita nampak kat situ siapa yang salah, siapa yang betul. Dari segi statistik perlawanan, memang Malaysia lebih banyak memegang bola dan Vietnam hanya tunggu untuk Malaysia buat kesilapan. Dan ketika itu Vietnam menggunakan kepantasan yang dimiliki untuk membuat hantaran yang laju ke pemainnya. Nah, ini merupakan satu masalah untuk Harimau Melaya sejak sekian lama lagi bila kita memegang game dan terlalu high pressure ke pihak lawan, dan pihak lawan kita boleh tengok dengan tenang dan tidak gopoh tanpa membuat kesilapan yang besar, dan itulah peluang yang dimiliki oleh pihak lawan untuk membuat counter dengan pantas. Dan saya akui pada game menentang Vietnam tempoh hari, saya nampak ada pressing pressure yang dilakukan ke player Vietnam, terutamanya dari Syafiq Ahmad, Brandon Gan, Sumareh. Banyak pressing yang dilakukan oleh ketiga-tiga player ini. Dan Di Paula pada game ni sudah mula nampak rajin dan nampaklah ada effort yang dilakukan olehnya dari segi pressing, pressure, dribble. Tapi luck di pihak Vietnam pada minit ke-70, Harimau Melaya nampak keletihan sedikit kerana maybe dah banyak buat pressing, dah banyak buat defense. So stamina pada first half tu mungkin dah low, dan masuk pula second half memang dah low sikit. Pada ketika itu saya nampak lagi ketara bila Vietnam dapat penalti dan betul-betul menjatuhkan moral mental untuk Harimau Melaya, dan sekaligus memberikan lebih tekanan lah untuk Harimau Melaya untuk mencari dua mata bagi mencapai kemenangan.